Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Kita jumpa lagi untuk siaran hari ini 12 hari bulan Julai, 12 hari bulan Ogos 2022. Saya ucap ribuan terima kasih pada semua dan mohon banyak maaf kerana stream semalam kita pendekkan 45 minit kerana ada hal mendesak. Dan kedua, saya delete stream tu kerana dia agak hanging dan tergantung. Selain saya bagi one off teguran mengenai tuan-tuan mungkin menganggap kata 1-2 dan saya sepatut abaikan. Tapi saya bagi tahu pada saudara, kanser yang berbahaya bermula daripada satu titik virus yang tidak dikawal. Begitulah juga apabila kita mengendalikan page Facebook. Seorang yang muncul dengan menyebarkan virus, dia boleh mencetuskan banyak kekacauan atau keracunan. Jadi selalunya orang yang mengawal ancaman kebiasaannya akan mematikan semua virus yang boleh dijangka menjadi pemangkin kepada wabak negatif, terutama apa yang saya sebut sebagai toksik. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ini kita akan sambung isu semalam dengan pembacaan tambahan 11 rencana yang saya baca hari ini. Untuk memberikan lebih ruang pada tuan-tuan melihat 3 ancaman globalisasi pasca COVID-19 yang akan mengubah banyak fasa baru tentang dunia, yang memungkinkan juga perlahan-lahan, walaupun dia tidak berlaku satu revolusi ke atas kehidupan manusia, tetapi secara evolution dia akan mempengaruhi saudara, kehidupan saudara, masa depan kita semua dalam konsep negara dan bukan bernegara. Saya suka untuk tuan-tuan Google dan baca satu artikel penuh yang dibentangkan dalam sidang ASEAN mengenai globalisasi. Saudara baca je, sidang tu adalah pada Jun 2022, baru lagi, iaitu sidang ASEAN mengenai globalisasi, di mana seorang pakar, Richard Butler, telah mengemukakan pandangan dia untuk komuniti 600 juta komuniti ASEAN ataupun 10+1 negara-negara ASEAN. Apa yang beliau beri nasihat kepada pemimpin-pemimpin ASEAN, kepada ahli ekonomi ASEAN, kepada tokoh-tokoh perniagaan ASEAN, pemodal dan mereka yang nak melabur dalam rantau ASEAN untuk melihat impak besar yang akan mempengaruhi struktur perubahan dunia, terutama dalam konteks ekonomi, geopolitik dan juga geososial. Semalam juga terjejas banyak kerana keadaan sangat bising. Jadi oleh kerana perbincangan mengenai topik ini berat, bunyi bising juga menjejaskan banyak fokus saya untuk bercerita dengan tenang kepada tuan-tuan. Supaya tuan-tuan boleh menangkap apa yang saya sebut sebagai 3 cabaran baru, ataupun kita lebih boleh sebut selepas ni, istilahnya belum ada, tapi saya menggunakan sebagai globalisasi baru ataupun new globalization. Akan ada satu lagi rangkaian globalisasi baru yang kalau dulu dunia tanpa sempadan, globalization dicantum ataupun dipacu oleh apa yang disebut sebagai globalisasi maklumat, di mana akses maklumat akan menjadi terbuka dan tiada sempadan. Di mana akses maklumat tanpa sempadan inilah kemudian akan memacu manusia kepada kebolehupayaan mengakses sistem komunikasi, mengakses data dan fakta tanpa dikawal. Dan ini ini telah membuka satu ruang baru yang besar kepada komunikasi dan akhirnya cara manusia menguruskan keputusan hidupnya, cara manusia menguruskan keputusan perniagaannya, cara manusia menguruskan keputusan interaksi globalisasi. Pada tahun 2005, Thomas Friedman telah menulis The World is Flat sebagai satu, yang saya fikir kata buku ini adalah satu benchmark yang tertinggi, yang terbaik yang pernah dihasilkan oleh seorang penerima Pulitzer Prize, Thomas Friedman, yang saya pernah jual pada saudara dalam edisi bahasa Malaysia. Dia berjudul Dunia Sama Rata, yang sold out. Dan saya cuba dapat buku tu kerana banyak yang beli adalah rakan yang follow saya ketika di Garasi TV. Tapi sekarang saya nak cuba dapatkan stok buku tu, dia tak dicetak semula. Tapi saya unjurkan pada tuan-tuan yang mahir berbahasa Inggeris masih boleh mendapatkan buku yang saya rasa penting untuk saudara baca, pandangan Thomas Friedman, seorang wartawan yang telah menerima Pulitzer Prize 2 kali, iaitu anugerah bagi perbukuan terbaik dunia 2 kali. Untuk saudara baca supaya saudara ada asas untuk melihat pula apabila Friedman menulis tahun 2005 tentang apa yang dia sebut tentang pacuan dunia yang berubah apabila maklumat tidak lagi dikuasai oleh mana-mana kelompok,
Apabila sistem interaksi maklumat per individu boleh dilakukan secara terbuka tanpa sempadan, dan impak 17 tahun selepas buku tersebut ditulis, bagaimana globalisasi baru yang saya akan bincangkan dengan tuan-tuan lihat 3 perkara yang sekarang sedang diperkatakan. Walaupun tiada penulis dan belum ada buku yang merangkum semua bentuknya, tetapi begitu banyak data dan begitu banyak kertas kerja telah dibentangkan. Salah satu kertas kerja yang terbaik adalah saudara Google Asian Conference on Globalization 2020, Jun 2022. Dalam bahasa Malaysia pun ada globalisasi ASEAN, perubahan, sidang ASEAN Jun 2022. Saudara akan dapat melihat satu data yang sangat penting, bagaimana seorang pakar dalam kajian geopolitik telah memberi nasihat kepada pemimpin-pemimpin ASEAN, ahli ekonomi ASEAN dan juga sektor industri di ASEAN mengenai apa yang beliau jangka akan meruntun dan juga akan merombak ataupun tidak mengkucak-kacirkan dunia buat sementara hinggalah kita semua matang dan boleh menangani 3 perubahan besar ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya suka ambil data yang terkini je, iaitu kalau tuan-tuan lihatlah laporan mengenai isu yang pertama. Saya ambil dulu isu yang pertama mengenai perubahan suhu dunia ataupun climate change yang telah dibincangkan dengan begitu panjang dan begitu lama. Pro and con, up and down. Tak pernah statik, tetapi isunya sentiasa diperbincangkan setiap kali manusia berdepan dengan krisis suhu. Tuan-tuan, tanpa perang Ukraine dan juga perang Rusia, tanpa berlaku kemusatan tuaian bagi tahun 2022 kerana perubahan cuaca yang menyerang Eropah. Perubahan cuaca yang paling teruk adalah menyerang utara India dan menyerang juga negara kita dan negara-negara tetangga dengan kesan. Kita tak boleh sebut minimum lah, tapi kesan hasil tuaian di Indonesia saja sudah dijangkakan bagi tuaian tahun ini adalah 20% merosot kerana beberapa perubahan suhu dunia telah menyebabkan Indonesia juga mengalami gangguan bagi hasil tuaian kerana cuaca panas yang melampau. Saya ambil tahun 2008 hingga kesannya pada 2011. Ingatlah 2008, Eropah juga telah dilanda kemarau yang teruk. Dengan Itali telah mencatatkan suhu yang terpanas dalam sejarahnya kalau diukur pada tahun 1800. Berarti pada tahun 1800, Itali membuat jangkaan berdasarkan suhunya. Hinggalah tahun 2008, di mana pada waktu itu Itali mengatakan purata bagi perubahan peningkatan suhu sepanjang 220 tahun. Berarti 208 tahun. Berarti dia ukur daripada tahun 1800 hingga 2008. Kata Itali, purata suhu yang mereka alami adalah 0.89 darjah Celsius saja. 0.89, tak sampai 1 darjah Celsius. Perubahan suhu yang telah disukat di Itali juga disukat di tempat-tempat yang lain, di mana ada kawasan yang mencapai hingga 40 darjah Celsius. Ini antaranya adalah Afrika, antaranya adalah India. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, bagi siapa yang follow F1, perlumbaan kereta F1 tahun 2008, kita juga mencapai suhu tertinggi ketika F1 dianjurkan di Sepang pada 2008, hingga terdapat kenderaan yang tayarnya meletup kerana litar menjadi terlampau panas kerana Sepang pada waktu itu mencapai 40 darjah Celsius. Apa yang boleh kita ambil tanpa perang saja? Makanan di dunia terencat 12 juta tan. Kerana suhu yang pada tahun 2008 tanpa perang. Pengeluaran makanan di dunia pada waktu 2008 terjejas 12 juta tan. Berarti 12 juta tan dia ambil kiraan makanan ruji berdasarkan satu adalah gandum, kedua adalah jagung, yang ketiga adalah beras. 12 juta tan makanan yang terjejas ini adalah satu gambaran bagaimana pada tahun 2008 ketika climate change taklah begitu kritikal. Kerana saudara perlu ingat, dia mula kritikal pada 2013, kemudian dia mula kritikal pada 2018, dia kritikal juga pada tahun 2021, di mana Kuala Lumpur menerima banjir besar kerana taburan hujan akibat perubahan suhu dunia yang kita punca daripada La Nina. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila tahun ini kajian dibuat, yang saya suka saudara baca artikel yang ditulis dalam pembentangan mengenai konferens ASEAN tu. Kata pakar dia, saya boleh lupa pula nama dia. Kata pakar,
yang membentangkan ni. Kalau saudara dapat Google cari simple je lah ASEAN Globalization Conference Jun 2022. Dalam BM pun saudara akan boleh jumpa. Kata dia, pendeknya perang yang akan berlaku di Syria, di Ukraine dan Rusia adalah 24 bulan. Dan dia menjangkakan, pada jangkaan dia pun 5 tahun tak akan selesai. Okey, ini dia ambil unjuran mengenai perang itu saja. Di mana perang ini saja, kata dia, untuk setahun 47 juta penduduk dunia akan kehilangan makanan. Berarti 47 juta penduduk dunia langsung tak akan mendapat akses makanan. Kerana untuk pengetahuan saudara, Ukraine dan juga Rusia, kalau digabungkan, kedua-dua negara adalah pengeluar keempat terbesar gandum. Kalau venture keluaran gandum, Rusia dan Ukraine memiliki 33%. Berarti dia menjadi pengeluar yang keempat gandum terbesar di dunia. Dan begitu juga kedua-dua negara apabila bergabung, mereka juga adalah negara yang keempat terbesar dalam pengeluaran jagung dan barley. Ini kata data dan yang dibentangkan pada persidangan ASEAN tahun 2022 bulan Jun, baru lagi. Kata data ni, sekiranya perang ini berlanjutan dengan tempoh yang lebih panjang, dia membuat unjuran kata 24 bulan ketika COVID melanda dunia. COVID melanda tanpa ada implikasi cuaca dan tanpa ada implikasi perang. Hanya kerana terputusnya rantaian makanan akibat penutupan sempadan. Jadi waktu sempadan ditutup, ada kapal tak boleh bergerak, ada negara tak boleh mengimport dan mengeksport makanan kerana undang-undang pelabuhan yang sangat ketat. 157 juta manusia terancam dan terjejas bekalan makanan. Itu apa yang COVID lakukan selama 2 tahun, 24 bulan. Tapi kata dia, dalam tempoh 6 bulan, dalam tempoh 6 bulan saja, ketika Ukraine dan juga Rusia berperang, 350 juta manusia kini terjejas rantaian makanan dia. Kerana kedua-dua negara adalah pengeluar yang sangat besar. So kita boleh dapat tengok COVID, kesan ke atas penutupan sempadan dan terputusnya rantaian perniagaan, hanya 157 juta orang terjejas. Tetapi perang Rusia dan Ukraine saja, kedua-dua negara saja, dan kebetulan kedua-dua negara adalah pengeksport makanan yang besar. Kerana Rusia dan juga Ukraine juga adalah negara pertanian yang membekalkan yang saya sebut tadi tu. Kalau dicampur barley, gandum dan juga jagung per setiap bekalan, campur kedua-dua negara, kerana kedua-dua negara tak boleh mengeksportnya keluar, dunia kehilangan 33%. Untuk pengetahuan saudara pula, kalau kita ambil ukuran gandum, bagi negara yang mengeluarkan gandum terbesar di dunia adalah India. Tetapi India tidak pernah mengeksport gandumnya. Kerana India mengeluarkan gandum hanyalah untuk kegunaan domestik. Berarti banyak mana pun gandum yang India keluarkan, tak pernah ada sejarah dalam India mereka mengeksport gandum. Kerana gandum yang dihasilkan oleh India sebagai sebuah negara terbesar di dunia masih lagi adalah untuk kegunaan domestik. Kerana India memiliki 1.36 bilion penduduk. Jadi hampir 18% daripada penduduk dunia ada di India, dan pengeluaran gandum India hanya cukup untuk penduduknya. Pengeluar gandum yang kedua terbesar adalah China, yang juga mengeksport jumlah yang sangat sedikit. Tiada data berapa banyak China eksport berdasarkan pada keperluan. Tapi sebagai sebuah negara yang memiliki penduduk 1.4 bilion orang, lebih besar jumlah daripada India dengan purata sekitar 18.5% penduduk dunia. China juga tidak mengeksport gandum. Jadi negara ketiga yang mengeluarkan gandum paling besar adalah Amerika. Juga menggunakannya untuk bekalan domestik tetapi juga mengeksportnya. Tetapi bukanlah sebagai pengeksport utama di dunia kerana gandum juga adalah kegunaan terbesar di Amerika. Jadi bila campur saja Rusia nombor 4 dan Ukraine nombor 5, cantuman kedua-dua negara telah menjadikan mereka kuasa gandum dan kuasa jagung serta kuasa barley yang keempat terbesar di dunia. Jadi kata analisa data ni, hanya kerana perang tersebut saja, angka mereka yang terjejas bantuan makanan adalah 350 juta orang. Yang impaknya kita akan lihat selepas ini. Berarti sekarang, impak pertama yang sedang kita alami adalah harga gandum menjadi mahal. Kerana bekalan masih ada tetapi tidak mencukupi. Dan wujud kebimbangan apabila bekalan masih ada tetapi tidak mencukupi dan wujud kebimbangan, pasaran telah menaikkan harga gandum antara 30 ke 40%. Tetapi krisis ini tak akan selesai kerana gandum yang mulai dibimbangi berkurangan akan mengalami stok pengurangannya. Berarti macam saya dah share dengan saudara semalam, apabila Rusia telah dikekang
daripada mengeksport gandumnya. Berarti Rusia masih mengeluarkan gandum, tetapi gandumnya tidak boleh dieksport kerana apabila Rusia berperang, Amerika dan sekutu baratnya telah mengadakan sekatan di mana antara produk yang tak boleh dieksport langsung oleh Rusia adalah produk tanaman. Berarti Rusia telah menyatakan dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, untuk Presiden Jokowi laung dan juga Presiden Jokowi lobby kepada masyarakat dunia untuk membantu Rusia dikecualikan daripada sanction perkara yang penting. Maksudnya, ketika Jokowi bertemu dengan Presiden Vladimir Putin, Putin kata dia ada 77 juta tan gandum yang dah ready stock. Tetapi sejak pelabuhannya ditutup, sejak dia dikenakan sekatan pada 14 hari bulan Februari tahun 2022, dia tak dapat mengeksport gandumnya. Jokowi juga pergi dan bertemu dengan Presiden Volodymyr Zelensky, iaitu Presiden Ukraine, yang juga memberitahu Ukraine memiliki 12 juta tan sedia ada. Berarti campur yang ada 77 juta tan di Rusia dan 12 juta tan yang ada di Ukraine. Berarti ada 22 juta tan yang ada di Ukraine. Ada 99 juta tan gandum dunia yang tak dapat dieksport. Saudara tengok angka besarnya, 99 juta tan. Ketika krisis mula berlaku, sebelum Jun di mana India Utara dilanda kemarau yang sangat besar. Berarti apabila bekalan gandum berkurangan, Rusia dengan Ukraine masih berperang, Amerika dan sekutu NATO-nya menghalang ekspor makanan daripada Rusia. Pertubuhan Kesihatan Sedunia FAO telah menghantar surat dan mengadakan rundingan dengan India. Apabila mereka mengadakan rundingan dengan India, walaupun India mempunyai polisi tidak mengekspor gandumnya, tetapi India telah memberi persetujuan lisan untuk memberi bantuan 6 juta tan gandum. Berarti FAO ni dia tak buat makanan untuk negara-negara macam kita. FAO dia membekalkan gandum kepada negara-negara yang dilanda kebuluran. Nanti saya cerita pula jumlah 256 juta orang penduduk dunia yang hari ini tiada akses terhadap makanan. Jadi oleh kerana FAO, Pertubuhan Makanan Sedunia, menerima dan membeli gandum untuk negara-negara miskin. Oleh kerana mereka ada dana, Pertubuhan Masa-Masa Bersatu, mereka beli gandum daripada negara pengeluar gandum, mereka hantar kepada negara-negara miskin. Yang kita rujuk negara-negara kebuluran yang memerlukan bantuan gandum ni, termasuklah negara-negara di Afrika yang mengalami krisis kebuluran. FAO, Pertubuhan Makanan Sedunia, merasa panik. Mereka bercakap dengan India. Dan India bersetuju. Untuk pertama kali India kata, walaupun kami tidak mengeksport gandum kami, kerana kami menyimpannya untuk keperluan domestik secara rutinnya. Tetapi oleh kerana dunia berkrisis, India setuju untuk bagi 6 juta tan gandum kepada Pertubuhan Makanan Sedunia supaya gandum dapat disalurkan kepada negara-negara miskin, terutama di Afrika. Perjanjian lisan ini dibuat sekitar pada bulan Mac dan April. Tetapi pada bulan Jun, 40 darjah Celsius telah menyerang kawasan utara India yang adalah kawasan tempat penanaman gandum terbesar. Dan pada waktu cuaca panas melanda pada Jun, itu adalah musim untuk mula dituai. Jadi apa yang berlaku, saya dah pernah stream dengan saudara yang bagi pernah dengar, telah berlaku 3 perkara apabila cuaca panas berlaku melanda utara India. Pertama, sebahagian daripada gandum mati kerana krisis bakalan air. Berarti hasil tuaian di India merosot. Bagi 6 juta tan akan digantikan kepada Pertubuhan Makanan Sedunia bagi mengendalikan kekurangan akibat bekalan gandum yang tak boleh dibeli oleh Pertubuhan Makanan Dunia untuk dihantar pada negara miskin, kerana Ukraine tak boleh mengeluarkan produknya kerana dihalang oleh Rusia. Kerana pelabuhan Ukraine ada nama dia Odessa. Odessa tu sekarang telah ditawan sepenuhnya oleh Rusia kerana Rusia nak kunci pelabuhan ekspor Ukraine. Dia ambil Odessa. Berarti bila Barat menghalang Rusia mengekspor makanannya, maka Rusia ambil Odessa, dia kunci sekali. Tiada makanan yang boleh dikeluarkan daripada Ukraine. Akhirnya, apabila berlaku 3 perkara di India, iaitu tuaian gandum menjadi kurang kerana benih gandum banyak yang mati sebelum dapat dituai. Yang kedua, ketika cuaca mencapai 40 darjah Celsius, petani di India tak keluar menuai kerana dehydration. Kerana suhu panas tu boleh menyebabkan mereka mati terbunuh atau mati mengalami stroke haba kerana sangat panas. Jadi banyak gandum mati sebelum dapat dituai. Satu, mati cuaca panas. Yang kedua, dapat diselamatkan kalau dituai, tapi petani di India tak dapat keluar menuai kerana cuaca panas. Pada waktu yang sama, dunia tak dapat menghantar bantuan jentera. Itu mengenakan tuaian jentera supaya kederat manusia dapat dikurangkan. Tak dapat dibuat kerana tempohnya terlampau singkat dan serangan musim panas menjadi terlampau panas. Dan yang ketiga, apabila suara panas memuncak, telah berlaku kebakaran ladang gandum. Ini menjadikan krisis gandum
adalah krisis yang paling penting. Yang saya nak tunjuk pada saudara malam ini adalah bagaimana perubahan suhu dunia akan menjadi ancaman terbesar. Berarti macam semalam saya cakap, sebahagian daripada kita mempunyai pemikiran bahawa kita sedang menyusun semula hidup. Dunia sedang menyusun semula komunikasi dan juga kesinambungan perniagaannya dengan cuba memulihkan apa yang kita ada sebelum COVID melanda. Kita sedang bercakap tentang pelabuhan dibuka, kapal mulai bergerak, hasil pertanian mula dieksport, hasil pertanian mula diimport, negara-negara yang terjejas akses makanan mula mendapat makanan. Tetapi itu bukan masalah seterusnya. Itu adalah masalah terkemudian yang telah boleh diatasi apabila sempadan dan juga SOP baru bagi pergerakan pengangkutan dari pelabuhan ke pelabuhan bagi pasca COVID telah dapat diselesaikan. Tapi isunya, walaupun dunia telah membuka seluruh sempadan, dunia sedang menghadapi sesuatu yang tak dapat mereka kawal, iaitu perubahan cuaca. Ini yang saya beritahu pada saudara tentang climate change, untuk saudara dapat secara puratanya. Kebiasaannya, secara sejarahnya, dunia meningkat suhunya selama 200 tahun. Tiap 200 tahun, dunia akan meningkat suhu 1 darjah Celsius. Berarti naik 1 darjah Celsius. Tapi dalam tempoh 200 tahun. Tapi bagi 80 tahun yang terakhir dikaji, 80 tahun yang terakhir dikaji ni, suhu telah meningkat 1 darjah Celsius. Berarti suhu dunia telah meningkat dengan lebih pantas pada waktu yang lebih pendek. Dulu 1800 dia catat hanyalah suhunya secara purata 200 tahun kita naik 1 darjah Celsius. Glasier mulai mencair, paras air laut mulai meningkat. Bila paras air laut mulai meningkat, lautan Pasifik akan melalui perubahan haba yang secara mendadak kerana air yang terlampau banyak, kerana berlaku pencairan glasier. Maka itu dia telah mencetuskan fenomena sama ada musim panas yang terlampau panjang dipanggil La Nina. Itu musim panas yang terlampau panjang. Musim ribut yang terlampau panjang. Hujan akibat lebihan suhu panas dipanggil La Nina atau disebut sebagai El Nino. Disebut sebagai El Nino atau anak lelaki. Di mana di tengah-tengah lautan Pasifik akan ada gelembung udara panas yang besar. Kenapa dia sebut anak lelaki? La Nino? El Nino, anak lelaki, kerana anak lelaki dia bermain dalam kawasan yang lebih luas. Kerana suhu panas yang lebih luas, padang permainan keganasan lebih luas, mereka namakan dalam bahasa Latin sebagai anak lelaki, iaitu kawasan dia bermain lebih luas, keganasan yang dia akan cetuskan lebih luas. Berarti apabila berlaku perkara ini, dia telah menyebabkan banyak negara mengalami perubahan di mana musim hujan yang tidak diduga telah menyebabkan hasil tuaian dan juga hasil tanaman terjejas dengan teruk. Ada bahagiannya pula mengalami musim panas. Kalau saudara tengok dalam data bagi tahun 2008 yang dikaji. 2008 kesan dia sampai 2011. Data yang dikaji, Amerika menerima lebih banyak tumpahan hujan, Brazil lebih banyak tumpahan hujan, manakala India dan juga negara Asia Selatan serta Asia Tenggara lebih banyak menerima musim panas. Ini memberikan gambaran kepada untuk tuan-tuan faham bahawa cabaran yang kita akan alami selepas ini bukan berapa cepat kita boleh mengatasi semua masalah yang terbantut sebab COVID. Bukan itu. Kerana kita sedang mengalami ancaman yang memang telah pun datang ketika COVID tapi kurang diberi perhatian. Itu 2 tahun pertama ketika COVID landa, kita dah ada masalah El Nino dan kita ada masalah La Nina. Iaitu satu adalah wak panas yang terlampau besar di kawasan laut yang dipanggil kawasan permainan anak lelaki yang mencetuskan hujan di kawasan Amerika dan juga di kawasan Brazil pada kadar yang tinggi, tetapi menyebabkan kemarau yang tinggi di Asia Selatan, di India dan juga di Asia Tenggara. Manakala La Nina yang kita alami sekarang, anak perempuan, di mana apabila suhu panas di kawasan laut menjadi lebih kecil, dia tetap menimbulkan ketidakstabilan. Besar pun ada masalah, kecil pun ada masalah. Sebab itulah kita tidak mengalami kemarau pada tahun ini. Malaysia sepatutnya pada musim sekarang kita dah ambil kemarau. Saya dah beritahu pada saudara, kalaulah kita mengalami cuaca sejuk yang teruk pada bulan Disember, 18 Disember kita menerima tumpahan hujan di mana Lembah Kelang, sebahagian besar negeri Pahang banjir. Dan sepatutnya cuaca akan berpintah ekstrim. Kalau negara tersebut menerima musim hujan yang ekstrim, dia akan alami musim panas yang ekstrim. Tetapi La Nina telah mengubahnya, di mana kita masih menerima tumpahan hujan pada musim kemarau. Tapi untuk Malaysia adalah rahmat, kecuali saya mohon maaf kepada orang yang berada di Baling dan orang yang berada di Titi Hayun Kedah. Hanya Baling dan Titi Hayun Kedah saja menerima tumpahan hujan yang menimbulkan bencana. Tetapi bagi mereka yang berada di negeri terutama Lembah Kelang yang sentiasa berdepan dengan kemarau dan krisis bekalan air, dengan adanya La Nina, kita telah menerima tumpahan hujan yang kemudiannya menyelamatkan Kuala Lumpur daripada kegentingan krisis bekalan air. Jadi dijangka kalaulah
hingga penghujung bulan September kita tidak mengalami kemarau yang mendadak dan cuaca dunia tak berubah secara ekstrim, alhamdulillah kemungkinan besar petani yang mengalami gangguan kerana banjir dan juga musim hujan yang melampau bagi tempoh hingga April dan Mei yang lalu tidak mengalami krisis ketika musim kita bersedia untuk menuai bagi tahun ini, kerana kemarau yang datang kali ini tidak menjejaskan kawasan pertanian. Tapi Indonesia telah mengalaminya, di mana Indonesia memaklumkan bahawa tahun ini hasil tuaian di seluruh Indonesia bagi semua sektor pertanian akan berkurangan sebanyak 20% kerana ada kesan-kesan pemanasan global yang menghasilkan kemarau dan juga hujan yang menjejaskan hasil tanaman di seluruh Indonesia. Jadi jangkaan Indonesia yang disebut sebagai panenan tu, unjuran yang dikeluarkan oleh kerajaan Indonesia bahawa hasil tuaian ataupun hasil panen mereka tahun ini akan merosot 20%. Berarti apa yang saya nak discuss dengan saudara kali ini, ancaman yang terkini yang harus kita beri perhatian ketika kita berfikir bahawa kita akan pulih sepenuhnya apabila global pasca endemik ataupun endemik bermula. Tetapi tidak, saya kata bila endemik berakhir, kita sedang mengalami permulaan apa yang disebut sebagai krisis kekurangan makanan yang kritikal, kerana dia ada plus. Berarti satu, plus sisa inflasi yang ditinggalkan oleh era COVID-19, di mana saya bagi tahu tadi COVID 157 juta orang kehilangan bekalan makanan. Satu, nak atasi masalah ni, bagaimana mereka nak mendapat makanan. Kemudian terjejas lagi, kerana 33% bekalan makanan tak dapat dikeluarkan daripada kawasan pengeluaran makanan, iaitu Rusia dengan Ukraine, kerana telah berlaku perang pada bulan Februari. Masalah yang kedua. Ditambah dengan masalah ketiga, negara-negara yang tak terbabit dengan perang. Berarti yang tak terbabit dengan rantaian COVID, dia tak terbabit dengan perang Syria dan Ukraine, tetapi mereka adalah negara pengeluar makanan yang tak dapat menghasilkan jumlah makanan yang cukup kerana angkara climate change ataupun perubahan suhu dunia. Kita panggil pemanasan global, istilah yang paling tepat. Ini menjadikan stok ataupun dipanggil keselamatan makanan dunia berada dalam keadaan yang sangat kritikal. Saya suka nak mengingatkan tuan-tuan, pada masa sekarang tekanan utama adalah pada gandum dan jagung. Berarti kenapa tuan-tuan kita ni tak lagi tekan butang panik. Walaupun kalau saudara baca detail lah, saudara rajin habiskan masa membaca untuk meningkatkan pengetahuan saudara tentang food security atau keselamatan makanan, kita kena hanya option, iaitu gandum bukanlah makanan ruji. Dia makanan option, pilihan. Bagi negara-negara seperti India, bagi negara-negara seperti China, bagi negara-negara seperti Afrika, negara-negara Asia Tengah, mereka terjejas dengan teruk kerana gandum adalah makanan ruji. Berarti tuan-tuan seperti kita ni, kita tak tekan butang panik. Perdebatan di negara kita masih lagi harga minyak masak, masih lagi kenaikan harga gandum. Tetapi kita belum lagi bercakap mengenai keterjejasan bekalan makanan. Tetapi ini akan berlaku dalam piawaian makanan kerana rutin makanan juga akan berubah. Begini apabila stok gandum dan stok jagung menjadi berkurangan, akan berlaku perubatan pada stok yang melimpah dalam pasaran. Katalah padi ini paling kurang terjejas kerana negara pengeluar padi tak terlibat dengan perang. Negara-negara pengeluar padi yang terbesar seperti India, negara pengeluar padi yang terbesar seperti Thailand dan Vietnam adalah pengeksport padi yang paling besar di dunia sekarang. Negara-negara ini bebas daripada jangkauan perang. Negara-negara ini bebas daripada masalah di mana pelabuhan mereka ditutup kerana COVID-19, dan negara-negara ini telah tidak terjejas kerana perubahan climate change kali ini taklah menjejaskan begitu banyak negara-negara ini, iaitu yang mengeluarkan beras. Berarti kita masih merasa selesa. Tapi saya bagi tahu pada tuan-tuan, akhirnya cantuman makanan, bila kita sebut saja cantuman makanan keseluruhan bagi bekalan global akan turun. Berarti kalau dulu permintaan beras di negara kita adalah permintaan 2 kali sehari untuk dimakan, tetapi apabila gandum tak ada, beras akan menjadi permintaan 3 kali sehari makanan. Kerana apabila gandum menjadi begitu mahal dan ataupun gandum stoknya tak lagi mampu kita import dan tak mampu lagi kita saing harganya untuk diberi akses kepada tuan-tuan, berarti kita bergantung lebih kepada ruji beras. Berarti akhirnya, mampukah stok beras yang selama ini kita bekalkan secara normalnya, digunakan pemakanan oleh rakyat Malaysia 2 kali sehari, untuk mengambil alih kekurangan gandum yang selama ini membekalkan kita bekalan makanan yang kedua terbesar. Sama ada melalui roti yang saudara makan atau apa saja makanan yang bersumberkan gandum. Jadi saya nak beritahu pada saudara perkongsian kita malam ni adalah untuk menyedari bahawa tuan-tuan mungkin bertanya apa yang akan kita capai dan berapa pantas ekonomi dunia akan kembali pulih kerana COVID. Tetapi perbincangan mengenai 3 perkara yang disebut sekarang, COVID telah tidak lagi berada dalam perbincangan.
Dunia bercakap tentang krisis rantaian makanan akibat perubahan suhu global yang menyebabkan banyak hasil tuaian musnah ataupun hasil tuaian berkurangan. Satu, orang cakap. Yang kedua, impak kerana kalau mengikut pemerhatiannya Kertas Kerja, saya boleh lupa nama dia. Kalau mengikut Kertas Kerja yang dibentangkan dalam perhimpunan persidangan ASEAN pada Jun 2022 oleh seorang pakar ekonomi dan geopolitik ni, dia menganjurkan kata kemungkinan ada sampai 5 tahun perang Ukraine dan Rusia tak akan berakhir dan sanction ni mungkin akan berpanjangan. Ini pakar tuan-tuan, berarti dia datang membentangkan kepada pemimpin-pemimpin ASEAN. 600 juta penduduk ASEAN diberi panduan mengenai data yang beliau kaji, yang kemudian beliau dijemput untuk menyampaikannya bagi panduan pemimpin-pemimpin ASEAN, ahli-ahli ekonomi ASEAN, pemain-pemain industri ASEAN untuk faham. Kata dia, jangan melihat kesan perang ini sebagai mudah. Kalau saudara baca laporan harian, undur, tambah. Hari ini saudara pula terkejut di mana Syria, di mana Turki dalam keadaan terdesak menjual 150 kereta kebal kepada Ukraine. Berarti Ukraine menerima 50 kereta kebal, kereta tank yang pertama daripada 150 pembelian mendadak daripada Turki. Oleh kerana Turki juga mengalami masalah recession, Turki juga mengalami masalah untuk mencapai bagaimana mencari wang, maka Turki juga menjual senjata selagi pasaran senjatanya diperlukan oleh Ukraine. Berarti kalau kita tengok data harian ni, kita akan nampak up and down. Yang mengikut pakar yang membentangkan kajian untuk panduan negara-negara ASEAN, dia mengunjurkan 5 tahun perang ni. Kalau 5 tahun perang ni, dan kedua-dua negara iaitu Ukraine dan Rusia membekalkan 33% makanan dunia, berarti dunia akan kehilangan 150% bekalan makanan untuk tempoh 5 tahun. Saya bagi angka kepada saudara. Sebelum COVID melanda, 821 juta penduduk dunia kekurangan makanan. 821 kekurangan. Yang kritikal hanyalah 250 juta. Ini kritikal. Tapi ketika COVID, waktu COVID berlaku, sama ada negara ni kaya ataupun miskin, 157 juta orang kehilangan akses makanan. 2 tahun COVID ni, 157 kehilangan akses makanan. Sama ada mereka negara yang pelabuhannya ditutup, terkesan akibat penutupan sempadan dan polisi-polisi SOP. Tapi tuan-tuan tahu tak, dalam masa baru berapa bulan, 6 bulan, kerana perang Ukraine-Rusia bermula pada 14 Februari. Masuk 14 Ogos ni, 6 bulan. Jumlah orang yang terjejas adalah 350 juta. Okey, saya ambil juga angka ni. Bagaimana kemudiannya pembentangan yang lain pula. Ini adalah pembentangan yang dikeluarkan oleh United Nations dikeluarkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Satu dan satu perhimpunan di Itali. Korban yang akan menelan dan membunuh manusia secara perlahan-lahan adalah dipanggil sebagai korban kurang gizi ataupun korban kekurangan khasiat makanan. Begini, dunia tak mungkin mengalami keburukan kritikal, tetapi angka orang yang tidak mendapat akses makanan adalah ramai. Berarti dia kata ramai manusia akan mengalami penyakit kekurangan zat makanan. Dan akhirnya, kes-kes yang berkaitan dengan kematian akibat kekurangan zat makanan akan menjadi pembunuh utama. Berarti ada rantaian dia. Kalaupun kita tak buluh, tetapi 800 juta lebih orang terdedah kepada kekurangan akses makanan. Ini saya rujuk kepada mereka yang ada di India, kepada mereka yang berada di seluruh benua Afrika yang sedang mengalami krisis makanan, kepada negara-negara yang menjadi pelarian perang. Ini kita rujuk juga. Saya beritahu pada saudara, daripada 200 juta lebih orang menjadi pelarian perang, sebahagian besar, 60% adalah umat Islam. Kita bercakap tentang 7 juta pelarian Syria, kita bercakap lagi pelarian Iraq, kita bercakap lagi pelarian Afghanistan, segala bentuk semua pelarian ni. Mereka adalah kumpulan yang terdedah kerana mereka tak bernegara. Mereka bergantung bantuan makanan daripada United Nations. Berarti apabila United Nations melalui FAO, Pertubuhan Makanan Sedunia nak beli, dia terpaksa bersaing dengan harga pasaran yang ditawarkan oleh negara. Berarti dia institusi. Sedangkan pemain-pemain yang sedang berebut makanan dan merebut stok makanan adalah negara. Berarti negara mempunyai kapasiti untuk menawarkan harga lebih tinggi, terutama negara maju. Manakala pada waktu yang sama ketika ekonomi dunia merosot, negara-negara yang mendana ataupun menjana kewangan kepada FAO, Pertubuhan Makanan Dunia ni akan makin merosot. Kerana ekonomi merosot, Amerika selalu negara yang paling banyak menghulurkan bantuan juga terjejas bantuan kerana kadar inflasi yang tinggi. Eropah juga yang sedang mengalami kadar inflasi 7 hingga ke 8.5% bagi negara-negara maju di Eropah ni. Berarti apabila mereka mengalami recession, mereka juga akan kurang memberi bantuan.
Berarti kata dia, kebuluran yang erti mati tak makan ni satu hal, tetapi dia panggil pembunuhan yang lebih perlahan. Mati kerana diserang penyakit akibat kekurangan makanan. Ini akan menjadi satu lagi krisis kemanusiaan yang besar dalam masyarakat antarabangsa. Berarti saya tahu tuan-tuan akan mula melihat 6 bulan daripada sekarang mungkin. Lebih banyak NGO, kalau tuan-tuan rajin tengok real story kan, tuan-tuan nampak bantuan setakat ni adalah konvensional. Kita nak hantar daging korban pergi ke tempat ni. Kita nak hantar Yaman yang sedang perang. Berarti yang kita lihat adalah iklan-iklan ataupun apa yang kita sebut sebagai kempen-kempen konvensional kerana negara-negara yang dijajah perang. Tapi selepas ini kita akan mula mendengar kempen, bantulah umat Islam yang tidak mendapat makanan yang cukup dan terdedah kepada bahaya penyakit. Berarti apabila makanan menjadi kurang, timbul tak ada akses penyakit. Bila orang kena penyakit, tuan-tuan, dia datang dua masalah. Satu, dia tak cukup makan. Kemudian kita dapat kesan, ramai kanak-kanak kekurangan gizi di negara-negara miskin mula dihinggapi oleh penyakit-penyakit akibat kekurangan imuniti tubuh atau kekurangan gizi tubuh. Datang masalah ubat. Berarti apabila negara-negara miskin dan juga ekonomi dunia terjejas kerana harga makanan yang mahal, pastilah kita kekurangan kantung untuk membeli ubat bagi dihantar ke negara-negara yang penduduknya terutama kanak-kanak. Kanak-kanak yang menderita penyakit ataupun memerlukan vitamin kerana kekurangan makanan. Ini menimbulkan lagi krisis lanjutan. Itu yang saya nak share dengan saudara setakat pengetahuan, buat saudara renung, saudara nak faham tentang krisis yang pertama saya sebut tadi, iaitu apabila bekalan makanan dunia berkurangan. Selakali pun ritma pasca Covid kita dapat atasi, tetapi ada satu yang berada di luar langsung daripada jangkauan manusia, iaitu krisis cuaca. Dan krisis cuaca adalah krisis yang tak boleh ditangani dan tak boleh difahami kerana perubahan suhu yang berlaku sekarang adalah mendadak. Pada tahun 1994, ketika minat saya sangat mendalam terhadap climate change, saya tak begitu faham. Saya seorang budak jadi wartawan. Saya teringat tahun 1987 saya sangat obses kepada Live Aid, konsert Live Aid, kerana saya minat muzik rock. Saya tak faham apa itu kebuluran, tapi saya faham kerana pada tahun itu Bob Geldof dan juga Bono menganjurkan satu konsert Live Aid, yang mana saudara tengok visual yang paling ikonik lah, kerana itulah visual kejayaan Freddie Mercury sebelum dia mati dalam satu konsert yang besar, dan konsert itulah menjadikan lagu Bohemian Rhapsody popular hingga dijadikan juga ikon dalam filem dia. Itu adalah konsert yang pertama dunia artis anjurkan untuk meraih dana dan menyebarkan kesedaran kepada dunia bahawa ramai orang sedang mati kebuluran. Jadi saya pun belajarlah apa pasal orang mati kebuluran. Rupanya konsert 87 itu dianjurkan kerana pada tahun 84 dunia telah dilanda, Afrika telah dilanda oleh El Nino yang menyebabkan hampir semua hasil tuaian di Afrika musnah oleh panas yang sangat luar biasa. Sebahagian besar daripada kawasan pertanian berubah menjadi gurun. Barulah saya faham. Saya simpan sikit dalam kepala saya, saya jadi wartawan. Hingga satu masa, ada seorang bernama Dr. Balu Perumal. Dia ni daripada World Wide Fund and Nature. Seorang rakyat Malaysia, prihatin, muda daripada saya. Saya berusia 28 tahun dan dia berusia dalam 25 tahun. Dia muda daripada saya dan dia sangat minat untuk meneliti kajian apa yang akan berlaku dalam perubahan suhu climate change terhadap banjaran Titiwangsa. Jadi dia datang dan approach saya, Zainal, saya ada satu trip yang saya akan buat untuk rentas sungai Perak tu sampai Slim River. Saya perlukan sedikit publicity, tapi saya tak tahu menulisnya. Boleh tak awak ikut saya masuk ke dalam hutan dan semua penemuan-penemuan yang saya dapat, awak tolong siarkan supaya rakyat Malaysia sedar perubahan suhu dunia bukan saja memusnahkan benda yang kita nampak secara kasar, makanan apa semua. Dia kata dia bimbang akan menghapuskan sebahagian daripada keharmonian ataupun kelestarian alam sekitar di banjaran Titiwangsa. Kerana saya minat dengan benda tu, saya anggap orang mengantuk disorongkan bantal. Jadi saya pun jumpa dengan bos saya kata saya nak pergi 4 hari kerana saya nak mendalami benda ni dan balik saya akan tulis berita. Maka saya ikutlah Dr. Balu Perumal. Saya kata sekarang dia dah berkhidmat dengan World Wide Fund and Nature antarabangsa. Dia tak lagi berpangkalan di Kuala Lumpur. Jadi tahun 1994, bila saya masuk, dia tunjuk kepada saya. Dan dia memberi gambaran, Zainal,
Saya merasa sangat bimbang kerana lalat telah pun berjaya hidup di kawasan Genting Highland dan lalat telah pun hidup di Cameron Highland. Saya kata dah tentulah lalat ada, doktor, disebabkan orang buka pusat pertanian, orang buka pusat industri, orang buka pusat pertanian, sampah ada, lalat ada. Dia kata no. Dia kata bukan itu. Lalat hidup kerana suhu telah berubah di puncak tinggi di bahagian banjaran Titiwangsa. Itu kajian dia yang pertama. Dan kajian dia yang kedua, dia menjalankan kajian bagaimana dia nak melihat pupusnya haiwan pertama yang dia jangka akan terjejas apabila berlaku perubahan dunia. Di perubahan cuaca yang kita tak sedar ni. Berlaku perubahan cuaca di banjaran Titiwangsa. Tapi dia kata kita boleh menyukatnya dengan melihat perkembangan pembiakan tenggiling. Jadi saya pergi tu tuan-tuan, kita edarkan satu benda yang macam warna gelung. Jadi orang asli akan tangkap tenggiling, dia masukkan pada ekor gelung tenggiling tu. Rupanya dia dah buat bertahun-tahun. Jadi bila kita pergi malam, dia akan buat calculation. Gelung warna hijau berapa, gelung warna oranye berapa, untuk dia detect apakah jumlah haiwan yang telah ditanda dengan menggunakan gelung. Sebab masa tu satellite nak masukkan radio detect tu sangat payah, mahal. Jadi mereka hanya guna gelung tu saja. Jadi sekarang barulah saya faham, tuan-tuan, kebimbangan seorang anak muda yang mencintai alam sekitar pada tahun 1994. Berjalan kaki dengan saya merentas, siapa orang Perak tahulah, Sungai ke Slim River tu, masuk ke sama port orang asli dan buat kajian. Dan melihat bagaimana terjejasnya banjaran Titiwangsa akibat perubahan suhu. Barulah sekarang saya faham. Jadi saya nak ingatkan pada tuan-tuan, perkara yang kita bincang ini adalah besar. Di mana krisis makanan tidak lagi kita bercakap semata-mata, dia berlaku 3 dalam 1. Satu adalah rentetan kerana betapa cepat kita boleh pulih selepas 24 bulan. COVID telah menjejaskan rantaian ekonomi dunia, di mana kalau kesan makanan 157 juta orang terjejas makanan. Itu COVID. Kemudian berlaku perang Ukraine, di mana 350 juta penduduk dunia terjejas sekarang on the spot makanan apabila Ukraine dah perang 6 bulan. Tetapi total angka yang berada di seluruh dunia yang ada sekarang adalah 800 juta lebih orang yang tidak mendapat akses makanan yang cukup. Tapi kata Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, 250 juta lebih. Saya rasa angka yang tepat adalah 263. Mereka yang memang berada dalam keadaan fasa kebuluran. Jadi saya share dengan saudara, untuk saudara lihat impak hidup harian saudara, bahawa saya bukan nak buat saudara takut dan bimbang. Sesi kita stream ni kan menyampaikan opinion, pandangan, bagi saudara fakta, dan kemudian mencetuskan fikir. Saya tak bolehlah nak buat bayan macam orang tabligh. Tapi saya buatlah bayan, orang kata bayan opinion. Bayanlah, kita anggap majlis ni supaya jadi majlis ilmu, Allah reda akan majlis ni, jadilah macam bayan. Saya memberikan kesedaran kuliah pada saudara, supaya saudara mula sedar. Bagaimana kalaulah gandum terus saja menjadi krisis, di mana bekalan gandum dunia kemungkinan akan menjadi emas. Gandum ni tak lama lagi dia jadi emas. Berarti orang akan berebut, kerana sekarang gandum jadi mahal kerana pengeluaran terjejas, dan ada speculation pada masa depan gandum mungkin akan berkurangan selagi perang tak selesai. Timbul lagi speculation yang lebih kuat bahawa dengan adanya masalah climate change yang telah memusnahkan begitu banyak negara-negara pertanian, termasuk yang saya bagi tahu Itali yang sekarang ni tengah mengalami musim panas yang terpanas dalam sejarah 200 tahun. 208 tahun 2008 dia alami, dan sekarang dia ulang sekali lagi tahun 2022, itu 14 tahun. Itali mengalami 2 kali yang mereka anggap akan menjejaskan hasil tuaian mereka. Jadi saya nak ingatkan kepada saudara juga dalam bentuk bayan fikir ni, bahawa kita tidaklah semata-mata berada dalam fasa berapa cepat kita boleh recover selepas COVID berakhir. Tidak, kita sedang memasuki fasa baru, iaitu fasa di mana stok makanan menjadi terjejas, di mana COVID hanya menjadi faktor penyumbang pasca telah berlalu. Yang sedang kita alami ongoing adalah perang Ukraine yang continuously, yang akan kita tak tahu sampai bila dia akan berakhir, adalah kerana climate change ataupun pemanasan suhu global. Dengan ini baru satu tu ni panjang ni, boleh sempat habis ni 45 minit, baru satu ancaman, iaitu krisis makanan dan juga pemanasan global. Yang kedua saya akan cerita pula tentang impak perang. Saya cari air dulu tuan-tuan, supaya boleh. Kita ada 20,000 orang ni. Tak ada, ratus je. 800 orang saya share. Saya share dengan saudara supaya yang kedua, ada soalan tak? Kita habiskan bab satu. Kalau payah, besok kita sambung. Sebab
panjang sebab saya ceritakan satu. Kalau tuan-tuan tengok ni, saya harap tuan-tuan maklum kata maklumat ni, sebab tak ramai orang menulis tentang perkara ni kerana dia isu baru. Soalan satu tak ada soalan? Ha? Fazli Sky. WWF ni dia tak terlibat dengan makanan, dia hanya mengkaji mengenai haiwan sebab dia adalah World Wide Fund and Nature. Kebiasaan bidang mereka adalah melihat implikasi penebangan hutan, perubahan suhu dunia yang impak dia ke atas haiwan. Jadi saya tak fikir dia ada data yang bersifat food security kerana WWF ni data, tapi data tentang food security Fazli, you Google je benda-benda yang saya bagi keyword tadi tu. Satu adalah Asian Conference ASEAN Globalisasi Jun 2026 ataupun ASEAN Sidang Impak Globalisasi Jun 2026. Saudara akan nampak banyak keratan di mana kertas kerja bagi phone ayah je. Saya bagi tahu. Nanti saudara Google nama orang ni lagi senang sebab saya baca kertas kerja dia. Jadi lagi panjang. Kemudian saya tengok kertas kerja tu, kalau saudara nak baca dia punya kertas kerja panjang, saudara tak larat. Jadi saya minta saudara baca yang dalam bentuk yang telah pun diberitakan. Jadi senang saudara dapat. Saya bagi kat saudara sekejap. Google je nama ni, terus saudara akan dapat. Okey, Okey, Roger Baker. Nak ingat payah, padahal senang ingat tu Baker bakar. Saudara pergi saja kepada analisis strategi Stratford. Dia ni adalah, ingat dah, tak payah ambil lah, saya ingat Roger Baker. Lepas tu saudara masuk saja ASEAN Conference. Roger Baker Asian Conference. Saudara dapat baca dengan detail. Kalau dah cari dalam bahasa Malaysia, Roger Baker Conference ASEAN Globalisasi ataupun Keselamatan Makanan. Sebab dia bentangkan kertas kerja dia adalah pada Jun 2022. So masih lagi baru. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tak tahu apa orang respon. Saya nak pergi, saya takut nanti saya bawa direction saya yang tuan-tuan rasa macam blur ataupun tak dapat pick up. Jadi saya lebih suka ambil bahagian mana saudara nak isi. Sebab kita ada 3, saya baru cerita satu, iaitu rantaian makanan. Yang kedua saya akan cerita pada saudara gangguan bekalan tenaga. Bila sebut bekalan tenaga ni tuan-tuan, ambil mudah, jangan ambil mudah. Dia membabitkan 3 benda, iaitu bekalan tenaga dunia ni dia berasaskan kepada minyak, yang kedua arang batu, yang ketiga gas. Ini juga dibincangkan dengan serius tentang implikasi yang akan seterusnya menjejaskan dunia adalah bekalan tenaga. Yang ketiga tu barulah saya cerita kepada tuan-tuan bagaimana kesan akibat perang. Berarti kita ambil yang awal ni pun dah kira besar lah, tajuk yang panjang 45 minit ni. Cuma yang kedua nanti kalau saya boleh bagi tambahan pada saudara adalah mengenai gangguan bekalan tenaga. Di mana salah satu daripada, kalaulah kata Roger Baker, perang ini akan berlarutan hingga 2 ke 5 tahun. Yang mana kita pun nampak pattern perang ni tak mungkin berakhir dengan mudah dan sanction ke atas Rusia tak dapat mungkin dipendekkan. Jadi kata Roger Baker, sebagai seorang yang dianggap penganalisis sohor, dia tak mungkin memberi speculation kerana dia membentangkannya dalam forum untuk ASEAN. Jadi kalau kata Roger Baker, salah satu lagi pada masalah yang paling besar adalah bagaimana krisis bekalan tenaga. Di mana kalaulah sanction telah berlaku, sekatan telah berlaku ke atas Rusia dan Rusia bertindak balas dengan menggunakan pengaruh dia ke atas, pendudukan dia ke atas Ukraine untuk menghalangkan ekspor, harga minyak akan melambung tinggi. Jadi harga minyak ni kalau ikut belanjawan Malaysia, kita sukat pada harga $60 USD lebih je. Minyak pernah mencapai 100 lebih, hari ini berada dalam 98 ke $100 USD per barrel ataupun per tong. Harga minyak mungkin akan meluncur lebih tinggi sekiranya dunia tak dapat menyelesaikan status kedudukan perang Rusia dan juga Ukraine. Dan tentulah tak boleh diselesaikan kerana kita tak nampak ada kuasa pemacu yang boleh menyelesaikannya. Berarti harga minyak akan meningkat. Harga minyak meningkat tuan-tuan, tuan-tuan jangan fikir tentang minyak nak isi dalam kereta. Tak, kerana semua penjanaan industri adalah berasaskan kepada tenaga minyak. Oleh kerana perang ni unik dia berlaku dekat Ukraine dan Rusia. Di situlah sumber minyak, di situlah sumber gas dan di situlah sumber arang batu. Kerana kedua-dua negara apabila dicantumkan, mereka pengeluar arang batu yang kelima terbesar di dunia. Pelik betul. Dia negara yang hampir sama. Bila cantum saja arang batu daripada Rusia dan juga Ukraine, mereka adalah pengeksport terbesar di dunia tapi pengeluar yang kelima terbesar di dunia.
Dia pengeluar pengeksport yang terbesar di dunia kalau campur dua-dua. Tapi pengeluar yang kelima. Pengeluar yang terbesar pula tuan-tuan, seperti India, dia tak ekspor juga arang batu. Berarti oleh kerana India sebuah negara yang ada banyak arang batu dan dia tak mampu membeli minyak yang mahal. Semua industri dan juga tenaga elektrik yang dijana di India adalah berorientasikan arang batu. Berarti sekali lagi, bekalan daripada negara-negara yang mengeluarkan arang batu dalam jumlah yang banyak tapi tak dapat diekspor. Nah, sebab tu saya bagi tahu pada saudara, salah satu daripada langkah yang diambil oleh Perancis. Bila Perancis terima saja amaran daripada Rusia bahawa pada bulan September Rusia mungkin akan memotong 50% daripada bekalan gas dia kepada Itali, kepada Perancis, kepada Sweden, kepada Slovakia, kepada Belanda. 5 negara yang menjadi anggota NATO dan pro NATO dalam krisis perang dengan dia. Kalau dia sukat benda ni habis, mereka akan kehilangan 50% bekalan gas yang digunakan untuk menghasilkan keperluan industri dan juga keperluan domestik, iaitu rumah. Apa yang Perancis lakukan? Mereka telah menghantar surat kepada Indonesia untuk meminta Indonesia mengeksport arang batu. Berarti kata Perancis, sementara keadaan tegang dan kita tak tahu apa yang akan menjadi cara penyelesaian krisis di Rusia dan Ukraine, Perancis telah meminta kerjasama Indonesia untuk menjual arang batu pada Perancis untuk menjadikan Perancis yang kehilangan bekalan gas dapat guna arang batu. Tapi Indonesia menjawab, walaupun ini adalah peluang yang baik untuk dia bekerjasama dengan Perancis kerana Perancis adalah sebuah negara ekonomi yang besar, tiap kali kalau dia menawarkan sesuatu, Indonesia bolehlah bagian. Berarti kalau dia hantar arang batu, Indonesia boleh minta lebih banyak benda daripada sebuah negara maju yang sekarang mula mengharapkan bantuan dia. Tapi kata Indonesia, dia tak boleh mengeksport arang batu dia yang ada kerana semua stok arang batu yang ada telah pun terikat dengan perjanjian jangka panjang. Berarti ini keadaan yang di mana salah satu daripada sekiranya bekalan tenaga menjadi krisis, banyak negara-negara industri akan terjejas pengeluaran industri. Kalau terjejas pengeluaran industri, tuan-tuan tak boleh baca yang setakat kita tak akan dapat kereta, kita akan susah dapat phone, kita akan susah dapat itu, dapat ini. Kita kena baca apabila negara-negara industri terjejas pengeluaran industri dia, ekonomi dunia sekali lagi akan jatuh. Bila jatuh, impak dia akan jadi domino. Bila industrinya jatuh, importnya lemah. Di Malaysia ni sebagai contohnya, tuan-tuan mungkin tak sedar, ketika semua benda-benda perlahan ni, Malaysia bernasib baik kerana kita kuat dari segi minyak sawit dan kita kuat dalam penghasilan microchip. Untuk pengetahuan tuan-tuan, 28% daripada microchip kita sekarang ni diimport oleh Amerika untuk membolehkan Amerika ada microchip bagi mengeluarkan barang-barang. Jadi sebab tu Penang kekal menjadi sebuah negara yang makmur ketika COVID. Kerana Penang masih lagi sebuah negara yang berpengkalan dengan microchip. Selangor masih lagi makmur kerana negara yang berpengkalan kepada sarung tangan getah ketika COVID. Tapi tuan-tuan, akan menjadi satu masalah apabila berlaku recession. Berarti apabila negara-negara industri mula tidak dapat mengeluarkan hasil industri yang besar kerana gangguan tenaga, berarti mereka juga akan kurang mengimport. Bila mereka kurang mengimport kerana barangan industri tidak diperlukan, bila barangan industri tak keluar, chipnya juga tak keluar. Berarti kita akan mengalami satu lagi gangguan ritma, di mana kebergantungan kita kepada hasil minyak sawit yang kini menjadi pendokong ataupun tunjang pemakmur kita. Dan satu lagi silent industry yang jarang kita war-warkan, iaitu kekuatan kita dalam mengeksport chip bagi kegunaan industri berteknologi tinggi. Jadi rantaian ini juga akan menyebabkan satu lagi cabaran kepada kita semua dalam menghadapi apa yang saya sebut krisis tenaga yang akan melumpuhkan industri dan akhirnya kelumpuhan industri juga akan menjejaskan ekonomi secara global. Saya rasa saudara dah tentu faham kot dua tu saya sebut. Yang ketiga adalah perang lah. Di mana kalau kita nak bincang perang ni, nanti saya ada masa saya topikkan lah. Perang ni agak mudah saudara faham kerana apa yang akan terjadi sekiranya krisis perang Ukraine dan juga perang Rusia berpanjangan, saudara dah nampak lah tadi kan. Di mana krisis makanan akan disumbangkan sedikit oleh, krisis makanan akan disumbangkan juga oleh krisis di Rusia dan Ukraine. Ditambah lagi makanan kerana ada faktor ketidakstabilan cuaca ataupun climate change. Dan ditambahkan lagi pula oleh kesan-kesan lanjutan pasca COVID. Tapi yang lain ni termasuk saya bagi tahu pada saudara tentang industri tenaga yang menjadi terbatas dan sekali lagi minyak akan menjadi permata. Kalaulah tadi gandum menjadi emas, minyak akan menjadi permata. Harganya akan mahal. Dia menimbulkan komplikasi yang besar kepada masyarakat dunia kerana semua orang merebut
minyak, dan kerana perang ini berlaku di antara Ukraine dan Rusia, dan negara yang sedang diancam dan diugut oleh Rusia untuk dikekang bekalan tenaga, semua negara-negara industri besar. Yang apabila industri mereka bergerak dengan pantas, dia membantu negara-negara lain juga bergerak dengan pantas. Ini adalah salah satu daripada benda yang saya nak saudara faham dan saudara tambah dalam saudara punya fikir, teknik berfikir hari-hari, bahawa tidak semuanya yang kita harus fikirkan sekarang adalah mengembalikan dunia sama seperti keadaan sebelum COVID. Kerana apabila COVID berlalu, dia akan datang lagi benda-benda lain. Sebab itulah dalam ucapan Hari Kemerdekaan Singapura pada 9 hari bulan Ogos tahun 2022, saya sangat impress dengan teks ucapan. Saya tak baca Peritakan Akhbar, saya cari-cari jumpa teks ucapan Presiden Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Lee Hsien Loong Singapura, dan saya baca detail 30 lebih perenggan dia tu. Salah satu daripada Hsien Loong ingatkan rakyat Singapura, badai dan taufan berarti ancaman ekonomi dan ketidakstabilan dunia akan silih berganti datang. Jadi dia dah remind penduduk Singapura bahawa Singapura yang sedang bergerak ke depan adalah Singapura yang tak dapat lari daripada pelbagai gangguan ekonomi. Berarti seorang Perdana Menteri yang mula memberi gambaran kepada rakyat Singapura, tidak ada istilah kita akan melihat, tidak ada istilah kita sedang memulihkan dunia pasca COVID. Kerana dunia pasca COVID kalaupun boleh dipulihkan, dia akan datang bertindan dengan dua lagi masalah, iaitu satu, kesan peperangan di mana gangguan makanan dan juga harga minyak yang akan meningkat kerana Rusia dan Ukraine tidak dapat ditentukan julat berapa panjang perang itu akan berlaku. Di mana ramalan yang saya sebut tadi, yang apalah nama yang saya sebut tadi pada tuan-tuan tu, saya nama orang cukup susah nak ingat lah sekarang. Roger Baker, yang memberi ucapan kepada pemimpin ASEAN dan juga komuniti ekonomi dan industri ASEAN. Kata Roger Baker tu, pandangan dia 24 bulan ke 5 tahun. Itu maksud dia anggap sampai tahap tu. Janganlah fikir kata dalam bulan-bulan terdekat akan selesai. Dan kata dia kalau selesai pun masih ada impak, kerana perang selesai kita tidak dapat menduga bila sanction akan berakhir. Kalau perang selesai belum tentu sekatan ke atas Rusia akan berakhir. Kalau sekatan Rusia ke atas Rusia tak berakhir, Rusia akan membalas dendam dengan menyekat pula Ukraine yang kini dijajahnya. Ini benda-benda yang saya fikir malam ni dah 50 minit lebih saya share sebagai informasi untuk saudara melihat cabaran hidup kita. Saya tak maulah saudara fikir pula apa kena-mengena dengan apa yang ada, sebab beza saudara berada dalam stream saya. Saya dengar rasa rendah diri lah bagi tahu kata stream ni hanya untuk orang yang ada keinginan berfikir. Dia bukanlah stream di mana kita nak bercakap tentang buat apa kita nak ambil tahu. Kita nak balik pada pandangan-pandangan akhir zaman. Kita nak balik pada benda-benda palatau apa semua, tak, tuan-tuan. Kerana saya dibesarkan dalam tradisi tabligh. Satu-satu benda yang saya bangga adalah ketika hidup saya huru-hara pada tahun 87, waktu saya usia 20 tahun, dan kemudian saya ulang sekali lagi pada tahun 1990. Saya keluar 40 hari. Walaupun saya taklah begitu gel in dengan tabligh, tetapi proses saya keluar 40 hari dengan tabligh, satu yang melekat dalam fikir saya, dalam diri saya adalah fikir. Itu yang bila orang kata saya tak mungkinlah menjadi seorang yang pendakwah. Ada 4 sifat Rasulullah ni. Tapi saya rasa cukuplah saya ambil bahagian yang paling dekat dan saya rasa saya suka melakukannya, iaitu berkongsi untuk kita mencetuskan fikir. Sebab tu kalau timbul salah faham ataupun tuan-tuan rasa tak fix in berada dalam stream, dan tuan-tuan rasa apa yang Zainal nak buat, apa yang sebenarnya ZRA stream ni dibuka, saya nak berkongsi satu benda yang saya fikir kata, kalau kita malas berfikir, kita adalah orang yang kemudiannya mudah terkejut apabila menerima akibat. Senang je. Semua orang yang terkejut bila dia terima akibat. Ni tuan-tuan ambil lah rutin, tuan-tuan sendiri ke, saya sendiri ke, kawan tuan-tuan atau masyarakat. Saya bagi satu falsafah yang mudah. Semua orang yang terkejut apabila menerima akibat, dia adalah orang yang sebenarnya tidak pernah berfikir tentang apa yang akan berlaku. Senang je. Ambil note ni. Semua orang yang terperanjat atau panik setelah menerima akibat, percayalah, mereka orang yang tidak pernah berfikir tentang apa yang akan berlaku. Sebab tu fikir ni penting, tuan-tuan. Ditekankan dalam agama fikir ni adalah supaya kita tidak lalai, dan kedua kita bersedia. Tak lalai saja satu hal, tapi bersedia. Sebab tu saya bagi pada tuan-tuan, walaupun saya tak boleh bagi tuan-tuan solution, sama ada tuan-tuan tanya dekat saya nak simpan
beras dalam rumah ke, nak beli rumah 3 tingkat, tingkat yang ketiga tu nak buat kelang beras ke, saudara nak beli rumah 5 tingkat, tingkat 4 dan tingkat 5 nak sembunyi gandum. Saya bukanlah boleh memberikan saudara penyelesaian, kerana fikir ini adalah apa yang boleh kita hantar kepada orang lain untuk memikirkannya. Daripada fikir datang ikhtiar. Sebuah negara bangsa tidak boleh melaksanakan pelan ikhtiar kalau rakyatnya adalah bukan mereka yang berfikir. Sebab tu fikir ni penting. Kerana apabila kita fikir, barulah kita datang sadar. Bila kita datang sedar, baru datang ikhtiar. Jadi kalau selagi tak ada fikir, saya rasa agak sukar. Jadi saya boleh buat kerja tu dalam stream. Kalau saudara tertanya-tanya, saya stream ni kumpul trafik ke, saya tak. Saya stream kerana saya selalu berfikir kata, kalau saya tak boleh melakukan banyak kepada bangsa saya, cukup beri mereka fikir, kerana saya selalu percaya. Sesiapa saja, bangsa mana saja, negara mana saja yang terkejut apabila ditimpa bencana, nescaya mereka adalah orang yang tidak pernah berfikir tentang masa depan. Dia orang tak pernah fikir, jadi bila datang semua dia terkejut. Semua datang, semua dia terkejut. Mana tak terkejut tuan-tuan? Dia tak pernah berfikir, dia tak pernah menelaah, dia tak pernah berada dalam keadaan kritis. Sebab tu kita mudah terkejut, sebab kita tak pernah kritis. Kejutan ni sebenarnya kadang-kadang benda masalah yang berlaku biasa saja, tapi sebab tahap pemikirannya sangat rendah. Kau boleh upayakan dia mempiawaian maklumat dan mempiawai masalah ada sangat rendah, maka kesan kejutannya menjadi tinggi. Jadi kalau saudara nak latih diri saudara mempunyai ketahanan dan kau boleh upayaan fleksibel dengan satu keadaan dengan satu keadaan, latihan yang pertama yang saudara perlu ada adalah kau boleh upayaan berfikir, ketinggian tahap berfikir dan boleh kebersediaan berfikir. Dia tak bersangkut dengan IQ cerdik dengan IQ tak cerdik tuan-tuan. Dia tak bersangkut tuan-tuan. Dia tak ada kena-mengena dengan gemuk babi kerana banyak makan. Dia tak ada kena-mengena dengan kotor lembu kerana banyak berkubang. Dia tak ada kena-mengena. Dia tak ada kena-mengena. Ingatlah, dia tak ada kena-mengena benda ni tentang fikir dia tentang gemuk babi kerana makan ataupun kerana kotor kotor lembu kerana berkubang. Dia tak ada. Dia hanya ada satu saja, iaitu sama ada seseorang itu mau menggunakan akal yang Allah berikan. Jadi malam ni saya cetuskan kepada saudara, gunalah akal yang Allah berikan untuk membolehkan kita ada persiapan. Persiapan yang paling penting adalah untuk kita tidak panik. Kerana apabila kita paniklah tuan-tuan, kita akan menjadi orang yang menyusahkan orang di keliling kita. Sebab tu saya tak mahu nanti bila berlaku apa-apa, yang pertama saudara dah tak bersedia. Nak salahkan diri dah tentu dah tak nak. Orang bongkak. Orang yang tak berfikir adalah orang yang bongkak. Iaitu bongkak kenapa? Kerana diberi akal tapi dia tak mau menggunakan pada jalan yang benar. Jadi dia dipanggil bongkak fikir. Jadi bila saudara tak boleh, maka saudara mula menyalahkan. Saudara akan sentiasa balik pada teori play victim lah. Ini salah dasar kerajaan, ini salah pemimpin, ini salah politik. Sebab saya nak melatih dan melatih diri saya dan melatih diri tuan-tuan. Dalam perubahan negara kita hidup bernegara, kita dah boleh lupakan bahawa sebuah negara bergantung sepenuhnya kepada ahli politik. Dunia sedang berubah. Covid ni telah menjadikan kita banyak penganjaran. Berapa had yang kita boleh bergantung pada orang politik, berapa had yang kita nak menjadi orang yang menyerah kita pangkah satu kertas undi dan kita harap satu pangkah itu akan menentukan semua hidup kita oleh orang yang telah kita pangkah, menang atau kalah. Tak boleh tuan-tuan. Dalam satu keadaan yang sekarang saya sedang share dengan saya, kerana saya sudah sedar satu perubahan akan berlaku di mana menjadi rakyat, dia tidak lagi tentang soal meletakkan segalanya atas pemimpin. Walaupun tuan-tuan nanti akan ada yang komen. Kita boleh buat apa, kita boleh buat apa. Jangan cetekkan fikiran dengan sentiasa mengatakan kita tak boleh buat apa. Apa yang sedang saya kongsikan dengan saudara untuk mula berfikir. Kita mula berfikir, kita stream lagi minggu depan, bulan depan, 2-3 bulan, maka kita akan menjadi orang yang lebih bersedia. Paling tidak. Atau orang yang lebih mempunyai idea. Paling tidak. Atau sekiranya datang sesuatu keadaan, kita tidaklah melatah kerana kita telah pun bersedia dan jalur masalah tersebut telah berada dalam fikiran kita. Itu yang saya share dengan saya. Berapa kita ada sekarang, Isam? Saya share dengan itu je. Kita tak begitu dapat angka yang baik malam. Tapi saya ucap terima kasih kerana 800 adalah angka yang baik. Saya terpaksa stream di sini sebab kalau saya stream di jalanan, dia akan menjadi sangat complicated kerana bunyi bising. Dan saya takut audio saya juga terjejas dan juga pergerakan orang lalu-lalang juga terjejas. Ini dah 1 jam 5 minit. Kalau ada soalan saya ambil, kalau tak ada, saya nak naikkan buku untuk saudara nak log. Sambil itu tak apa. Siapa yang rasa dia nak quit kerana dia dah selalu dengar, saya nak cerita malam ni. Saya nak ibrah diri saya sikit. Saya memilih untuk bercerita. Saya rasa Salahuddin saya dah cerita ke belum? Apa yang tak siapa nak dengar cerita apa? Siapa nak dengar Salahuddin?
nak dengar Amir Abdul Kadir, ataupun saudara nak dengar tentang Martin Link, Muhammad tak payahlah pasal bukunya, ataupun saudara Martin Link, saya akan cerita. Saudara bagi tahu je, nanti naik dulu, Ilham bagi tahu, saya akan kupas buku tersebut. Sama ada saudara nak tahu tentang Salahuddin Al-Ayyubi, saya ada masa sikit lagi ni, ataupun saudara rasa bang Janat, kami nak tahu tentang Amir Abdul Kadir, iaitu lelaki yang melawan Napoleon Bonaparte. Saudara nak tahu tentang Salahuddin Al-Ayyubi, satu-satu lelaki dalam sejarah Islam yang menang perang dalam membebaskan Masjid Aqsa. Atau saudara nak tahu tentang kalau saudara nak relax sikit, kita cerita ragam orang Melayu, Franz Fetterham, 22 cerita dalam buku terbaru tu, ragam orang Melayu. Ataupun saudara nak tahu tentang uniknya seorang lelaki yang Allah beri dia hidayah, daripada keluarga Kristian, dia peluk Islam, dan bukan saja dia peluk Islam sebagai orang biasa, apabila dia memeluk Islam, dia menjadi seorang yang sangat prolific dalam menulis sejarah Islam, kajian sejarah Islam sebagai seorang ahli akademik, iaitu Martin Link ataupun Abu Bakar Sirajuddin, yang dilahirkan pada tahun 1909 di England dan kembali ke Rahmatullah pada tahun 2006. Ini pun kisah dia menarik, perjalanan peribadi dia, hidayah yang Allah bagi, kecintaan dia kepada Islam, karya yang dia hasilkan, dan yang paling menarik sekali, cinta dia pada Rasulullah. Hinggalah yang terakhir Allah izin pada dia pada usia 96 tahun. Allah bagi kemudahan kepada dia, di mana dia dijemput ke London untuk menyampaikan syarahan, dan di London dia syarah pada 3,000 orang ahli akademik dan para sarjana dan cendekiawan yang datang daripada seluruh dunia nak mendengar pandangan seorang lelaki yang dianggap paling tahu dari segi akademik, kajian teks klasik Maulid Rasulullah. Dan 10 hari selepas dia menyampaikan syarahan sempena Maulidur Rasul yang tahun 2006, 10 hari lepas tu dia kembali ke Rahmatullah. Apa orang tanya lagi, Ham? Okey. Saya tunggu sekejap. Nak tengok number yang keluar, saya dapat tengok detect berapa orang yang book lover. Tak apa tuan-tuan, tak ada masalah. Saya nak dapatkan data je malam ni. Saya relax kejap, saya tahu berapa trafik keluar, nanti saya akan tanya Ilham. Barulah saya tahu book lover, itu pecinta buku ada berapa orang. Kalau saya nak lock, saudara lock je dekat link. Saya kalau Saladin ni tuan-tuan, pukul 3 pagi tengah tidur, saudara gerak, saya bangun. Lillahi ta'ala. Kata-kata Saladin ni dengan laksa. Isteri saya kejut makan laksa, kawan datang kejut. Macam nak cerita sikit tentang Saladin, saya tinggalkan laksa dan saya akan bercerita tentang Saladin. Ini saya anggap, kata, kalau setiap hari lah saya fikir rock macam ni pun, saya akan selalu fikir, kata, kerana saya 4 kali berada di makam ni, saya masih ingat, kata, saya berjalan di rata. Janganlah samakan saya buat haji di Mekah, pergi Mekah dan pergi Madinah, tentulah tak sama. Part-part tu saya tak nak cerita lah, sebab itu benda-benda tu kalau cerita ada sombong dan riak. Tapi saya nak cerita tempat-tempat biasa yang saya dah pergi. Saya ingat kalau kira mungkin negara mungkin 27 lokasi monumen saya pergi 600 lebih. Monumen Islam, tempat-tempat yang mempunyai kesan persejarahan yang telah digazetkan sebagai monumen Islam, digazetkan sebagai tapak warisan dunia. Saya pergi 600 lebih. Tapi saya fikir, kata, berada di makam Saladin yang paling menarik. Kalau nak cerita tentang autobiografi, saya ambil dulu. Cerita Saladin tak seronok kalau cerita tanpa bercerita tentang Pope Urban, iaitu Padri Vatikan pada tahun 1094. Kena baca dulu Pope Urban supaya, ni saya nak cerita kepada orang yang selalu duk seronok cerita pecah belah ni. Dia ni datang Sunni, dia ni datang duk maki Wahabi, dia ni datang duk maki Syiah, duk berkelahi tak kesudah. Jadi saya nak cerita tentang apabila perkelahian mazhab Kristian di Eropah berlangsung dalam keadaan begitu panjang, yang dipanggil sebagai zaman gelap Eropah. Kemudian dia ada pentingnya zaman gelap Eropah kepada apa yang dipanggil sebagai zaman di mana Eropah telah membuang mazhab dia kerana takutkan Islam. Okey, saya mula. Berapa ratus orang ada ni? Saya tak tengok jumlah orang buku. Oh, tak lari banyak. Saya kata lari banyak. Okey. Apabila Saidina Abu Bakar, saya mulakan dulu dengan kehebatan Khalid bin Walid. Bila Nabi wafat tahun 630 Masihi, maka naiklah Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Saya ada jual buku Saidina Abu Bakar, mungkin saya ada kenal. Naiklah Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Saidina Abu Bakar As-Siddiq naik, sahabat yang dihantar, sebab Nabi kata kan, untuk membolehkan Islam ini berkembang, bergeraklah kamu mengambil wilayah orang Roman. Berarti nak ambil wilayah orang Roman ni kena menghala pergi ke Damsyik, ambil Byzantine, ambil Constantinople, masuklah ke Eropah.
Dan satu lagi adalah wilayah yang ditinggalkan oleh orang Persia, iaitu orang Parsi. Berarti kena lalu bumi Iran, daripada Iran bentuk laluan Khorasan, pergilah. Sampailah ke Indochina, ke Asia Selatan, Islam berkembang. Bila tahun 630, hebatnya Khalid ibn Walid di bawah pimpinan Abu Bakar. Khalid ibn Walid telah menang semua perang dia dalam perjalanan menuju ke Baitul Maqdis. Berarti dia nak lalu Baitul Maqdis, dia dah menang perang dia di Sungai Jordan tu. Kemudian dia menang lagi perang dia di Damsyik dan dia menang perang dia di Hom. Berarti Damsyik, Syria. Hom ni adalah pintu terakhir daripada Syria sebelum masuk ke Lebanon. Oleh kerana berita tentang kejayaan dia ni sangat besar impak dia, maka Khalid ibn Walid ini telah dianggap sangat luar biasa hingga apabila Umar bin Al-Khattab naik menggantikan Saidina Abu Bakar yang wafat, maka Umar nak kendalikan ketaksupan ataupun pandangan yang kata Umar akan merosakkan kedudukan Khalid, maka Umar telah meminta Khalid kembali ke bumi, ke Mekah, dan dia, Umar sendiri akan mengetuai angkatan perang untuk masuk ke Baitul Maqdis. Tapi Khalid bin Walid tak balik. Dia kata kepada Umar, tak apalah, kalau aku diminta berundur, aku akan berundur. Tetapi izinkan aku bermaslahatin di tempat yang terakhir aku menang perang, iaitu di Hom, Syria. Saya dah pergi dah ke masjid di Hom, Syria. Saya melawat 2 kali makam Khalid bin Walid dan saya bagi tahu pada saudara kelebihan tempat-tempat lah. Sekiranya datang 1 detik fikiran saudara ingin mengisi, datang 1 detik dalam fikiran saudara ingin mengisi, ya Allah, dengan hidup yang aku ada, apakah yang paling sedikit dapat aku bagikan pada agama? Saudara pergi itikaf di makam Saladin Ayyubi. Kalau saudara nak tu, sebab Saladin ni dia bagi pada agama banyak. Jika saudara rasalah satu kali saudara pergi, kan bila kita pergi mengembara ni, kita nak bertasawur ataupun kita nak bertasawur dalam kembara ni, kita mesti dah nak pengembaraan kita tu kayakan jiwa kita, sebab kita bukan pergi bercuti. Jadi oleh kerana saya pergi tu, selalu tu yang saya dapat lah tuan-tuan, kita akan lihat bahawa terlalu banyak yang telah Saladin bagi kepada agama, tapi kita ambil dah sedikit. Yang sedikit itulah nanti saudara tengok apa saudara dapat kalau saudara beriktikaf tempat dia. Tapi kalau saudara pergi ke masjid Khalid ibn Walid, saudara masuk masjid tu, sebab dia duduk di Hom, masjid dia besar, jadi dia makam dia. Kemudian kerana dia dah ada orang menghormati makam ni, maka orang bangunkan masjid. Jadi makam dia duduk dalam masjid di Hom, HOMS di Syria. Kalau saudara masuk pula, saudara akan kata pada diri saudara kan, ya Allah, kalaulah ada kesombonganku yang berkaitan dengan kedudukan aku, tak kiralah sombong saudara sebab berharta, sombong saudara sebab berkedudukan, sombong saudara sebab apa pun, ya Allah, kalau adalah kesombongan itu dalam diriku, ya Allah, berilah sedikit kebaikan yang ada pada Khalid bin Walid. Sebab Khalid ni dia hebat, menang pahlawan perang apa semua gini-gini tuan-tuan, hebat. Tapi dia ditamatkan perkhidmatan kerana diminta berehat bagi mengelakkan fitnah dan bagi mengelakkan orang memuja dia terlampau lebih hingga merosakkan akidah pengikut perang dia. Apa yang Khalid buat tuan-tuan? Dia tak bantah pun tak, pun tak, tarik pedang pun tak, mengentak kaki pun tak. Dia hanya bercakap kepada wakil yang datang membawa pesan Umar bin Khattab. Dia terima, cuma dia minta izin, dia tidak dibalikkan ke Mekah. Dia minta izin supaya dia dapat duduk di Hom dan mati di tempat saya. Kan Khalid bin Walid ni kesedihan dia tak boleh mati di medan perang. Sampai hari terakhir pun dia menangis. Waktu dia sakit teruk di rumah dia di Hom tu, pada hari-hari terakhir tu, dia kata dia yang paling banyak perang. Dia yang paling banyak perang daripada zaman dengan Rasulullah. Sampailah perang-perang selepas zaman Rasulullah. Cuma dia rasa sedikit berduka cita kerana sakratul maut dia tidak di medan jihad. Jadi kita pergi ke masjid itu kelebihan kita dapat. Baik. Bila kuatnya ni, Saidina Abu Bakar pun datang, Saidina Umar Khattab datang nak masuk ke Baitul Maqdis. Di mana di sana ada satu adalah sinagog orang Yahudi, dan satu lagi ada 2 gereja orang Kristian, iaitu Srebrenica dan Nefertiti dan Srebrenica. 2 gereja, satu tempat gereja Isa dilahirkan, satu lagi gereja tempat Isa disalib. Kerana hebatnya cerita Khalid bin Walid, maka akhirnya orang-orang Kristian dan orang-orang Yahudi yang menjaga pintu Baitul Maqdis keluar dan menyerahkan kunci kepada
Umar Al-Khattab. Sebab tu saya kata kenapa Salahuddin seorang yang menang perang. Sebab Umar Al-Khattab masa pergi, Allah mudahkan jalan dia. Kerana kuatnya cerita Khalid bin Walid, berita tu telah menakutkan berpuluh-puluh ribu orang Kristian dan berpuluh-puluh ribu orang Yahudi di bumi Baitul Maqdis. Mereka keluar dan serahkan kunci. Ambillah, kami tak mau berperang. Berarti sebab tu saya masih mengatakan the only yang membebaskan Baitul Maqdis dengan perang hanyalah dia. Kerana Umar Al-Khattab Allah mudahkan. Di mana pada tahun 632 Umar Al-Khattab ambil Baitul Maqdis dengan laluan yang tak ada perang. Baik Tapi lepas Umar Al-Khattab ambil Baitul Maqdis selama 647 tahun. 647 tahun. 467 tahun. 467 tahun ni sama lebih kurang daripada Portugis jajah Melaka 1511 sampailah Inggeris merdekakan kita 1957. Panjang tahun tu. Iaitu daripada tahun 632 kita dapat jajah. Apa berlaku pada tahun 1099? Okey. Dalam tempoh 400 tahun ni, kita cuma dapat Baitul Maqdis, kan bumi Palestin macam ni. Kalau ikut sejarah sekarang ni, bumi Palestin macam yang Israel ambil tu. Tapi pada tahun abad yang ke-11, sebelum 1099 tu, Islam cuma ambil Baitul Maqdis je, tak dapat lagi ni. Tel Aviv yang sekarang Tel Aviv tu, ataupun Gaza semua tu dipanggil Byzantine. Kita belum dapat wilayah tu. Selama 400 tahun kita tak ada panglima perang yang berjaya mengambil wilayah Byzantine. Berarti semua wilayah yang ada dalam bumi Arab, bawa daripada semenanjung Arab, daripada Parsi tu, bawa sampai Asia Selatan, bawalah sampai ke hujung Afrika Utara. Semua dah jadi Islam kecuali Byzantine. Diperintah oleh seorang raja Kristian. Jadi raja Kristian ni, dia seoranglah tinggal Kristian dekat Byzantine. Yang lain semua wilayah telah pun diislamkan. Oleh dia, raja Kristian ni telah menulis surat kepada Pope Vatican, iaitu ketua Vatican di Itali. Nama dia adalah Urban, U-R-B-N, Pope Urban. Jadi Raja Byzantine telah tulis surat kepada Pope Urban. Dia kata, mohon jasa baik Pope Urban bercakap kepada semua raja-raja di Eropah. Kalaulah mereka tak bantu Byzantine, kalau jatuh je Byzantine, nescaya seluruh Eropah akan diperoleh oleh orang Islam. Waktu tu tuan-tuan, Eropah sedang berpecah pada banyak kawasan Kristian. Berpecah banyak. Kristian yang, saya cerita dulu 4 kerajaan Kristian yang pada waktu tu. Satu adalah Raja Byzantine yang duduk hujung Mediterranean ni. Dia seorang dia tinggal negara Kristian di situ. Maka Pope telah menulis surat kepada Raja Baldwin, B-A-L-D-W-I-N. Raja Baldwin ni adalah Raja Belgium. Tapi nama kerajaan tu belum Belgium. Dia panggil Raja Baldwin. Di Itali, kerajaan Kristian Itali tidak berpaksi di Rom. Dia berpaksi di Sicily. Maka dia menulis kepada raja yang memerintah Itali yang tinggal di Sicily, dan dia tulis lagi satu surat kepada Raja Perancis yang tinggal di Toulouse. 3 raja ni. Dia kata, berhentilah hari ini daripada kita berbalah kerana mazhab. Kerana dia orang ni banyak mazhab pada abad yang ke-11. Dia kata bersatulah, kerana akhirnya dia kata kalau kita tak selamatkan Byzantine, jatuhnya Byzantine, itu wilayah terakhir negara Kristian di atas hujung bumi Arab ni, dia kata di pintu laut Mediterranean, nescaya Islam akan sampai ke seluruh Eropah. Maka itu, selain daripada 3 raja ni memikirnya logik daripada kita berbalah sama kita kerana perbezaan pendapat dan perubutan wilayah-wilayah negara di atas tanah Eropah ni, lebih baik kita berfikir, kata kita berfikir nasihat yang Pope Urban bagi. Maka bersatulah 3 raja ni. Bersetuju untuk menghantar angkatan perang, ada di tengah bumi, seberang di lautan Mediterranean, berkumpul di Byzantine dan nak langgar. Sebelum dia bukan nak bertahan. Dia kata kita tak letang, kita kena langgar dan ambil balik Baitul Maqdis. Pada abad yang ke-11 juga, 2 kaum yang selama ini dianggap sebagai orang liar. Orang liar ni orang gasar. Orang Gasar ni adalah orang-orang yang dipanggil Lanun, iaitu Viking. Saudara tu orang Normandian tu, orang Viking ni lah, yang kuning-kuning ni, yang sekarang ni, yang dulunya membentuk wilayah Denmark, membentuk Finland, membentuk Norway ni, orang-orang Viking ni. Daripada kaum Lanun yang sangat ganas, mereka telah menjadi golongan Kristian. Jadi selain daripada raja-raja yang mempunyai angkatan perang ni, mereka mempunyai kaum pula. Jadi kan Viking ni tak bernegara, dia kaum. Kaum ni masuk Kristian dan mereka bergabung sekali. Dah jadi 4 kekuatan. Byzantine campur 3 wilayah Eropah, datang satu lagi kaum iaitu Viking, yang dipanggil sebagai Lanun Laut yang paling kuat dan paling hebat dalam sejarah Eropah. Bila Viking telah menerima agama Kristian,
menjadi lebih kuat. Orang Slav yang sebelum ini menjadi sebahagian daripada penganut dewa Yunani. Orang Slav ni maksudnya kaum yang Slovenia yang saya kata berdarah Rusia tu. Yugoslavia, Slovenia, Slovakia, Serbia, orang Slav yang mengunjur masuk sampailah sekarang membentuk bangsa Ukraine dan membentuk bangsa Rusia. Orang Slav ni pula dia dipanggil barbar, biarat. Orang yang sangat hebat dalam perang darat dia kerana mereka secara epiknya, secara hebatnya adalah soldadu terpilih bagi Empire Roman. Bila dia orang dah tak percaya dewa-dewa Roman ni, dia pun masuk agama Kristian. Berarti ada 5 gandingan pada waktu tu yang berjaya disatukan oleh Pope melalui surat dia dengan mengatakan bahawa kalaulah kita tidak menyerang dan merobohkan Baitul Maqdis, nescaya Islam akan datang dan menyerang dan merobohkan kita. Jadi 1094 surat itu telah ditulis oleh Pope Urban, dan pada 1099 lepas 467 tahun Saidina Abu Bakar ambil alih Baitul Maqdis ni dan menjadikan dia wilayah Islam, berlakulah satu operasi serang yang dipanggil Perang Salib yang pertama. Bergabung 4 negara dan 2 bangsa, iaitu saya sebut tadi adalah Byzantine campur dengan Raja Baldwin Belgium, campur dengan Raja Sicily Itali dan Raja Toulouse Perancis, ditambah dengan 2 kaum Viking lalu laut yang sangat terkenal, dan Slav, angkatan perang darat berkuda yang sangat hebat daripada darah tradisi Romania. Dia serang, maka itu kita kalah perang. Jadi pada tahun 1099 jatuhlah Baitul Maqdis untuk pertama kali selepas 467 tahun dibuka oleh Saidina Umar bin Al-Khattab. Jadi Baitul Maqdis ni bila jatuh kalah perang, kita dijajah, Baitul Maqdis dijajah selama 88 tahun. Ini yang saya selalu ingat pada tuan-tuan. Katalah jatuh Baitul Maqdis tahun 1099. Orang berfikir akhir zaman lah ni. Tempat ketiga paling suci dalam Al-Quran dah jatuh. Ini telah akhir zaman. Tunggulah datangnya Ya'juj Ma'juj, tunggulah datangnya Imam Mahdi, bai'ahlah dengan Imam Mahdi, dan tunggulah turunnya Nabi Isa AS. Tapi tidak. Apabila lahirnya Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1047. Dia lahir tahun 1047 di Tikrit, Iraq. Dia orang Tikrit, Iraq. Berarti dia lahir sama tempat dengan Saddam Hussein. Dia Tikrit, Perak. Di Tikrit, Iraq, Perak. Dia sama dengan tempat lahirnya Saddam Hussein, tetapi dia adalah seorang dia seorang Kurdish. Jadi orang Kurdish ni terkenal dengan kebolehperwiraan mereka adalah sangat bijak menggunakan panah dan bertempur di atas kuda, dan dikenali sebagai bangsa yang berperang dengan menggunakan perang himbas. Berarti dia orang ni perang ni, kehebatan mereka berperang di mana libas perang mereka adalah daripada tanah naik ke udara. Jadi waktu dia kecil, umur dia 7 tahun, bapa saudara bawa dia pergi ke Mesir supaya dia boleh menjadi sebahagian daripada tradisi kepahlawanan Empire Islam Mesir. Ketika dia tahun 1073 dan 1074. Pada waktu tu dia berpeluang untuk menjadi raja, tapi ada krisis perebutan kuasa. Tapi kata bapa saudara dia, Salahuddin, dia kata janganlah kamu terlibat dengan krisis dan janganlah kamu naik kuasa hanya kerana kita berbunuh sama Islam, kerana dia orang tak mahu Empire Islam menjadi lemah. Jadi bila tahun 1073 1074 dia menyertai perang. Berarti dia kalah. Tahun 1073 dalam perang nak ambil Baitul Maqdis ni, dia hantar angkatan perang dia, kalah. Tahun 1704 dia pergi perang lagi, kalah. 1173 dia pergi perang, kalah. 1174 dia pergi perang, kalah. Nak dijadikan rezeki dia, raja yang berseteru dengan dia. Dia ni ketua panglima perang. Dan dia bekerja di bawah seorang raja, tapi telah berlaku krisis di antara panglima perang dengan raja. Tapi raja ni pun meninggal dan naiklah anak dia yang dikatakan seorang kanak-kanak, tapi sejarah tak tulis. Ada sejarah tulis 8 tahun, ada sejarah tulis 11 tahun. Bila kanak-kanak ni naik jadi raja, umur dia tak panjang. Tahun 1184 raja ni wafat. Maka tak ada pilihan, maka Salahuddin dinaikkan sebagai raja. Hebatnya Salahuddin ni tuan-tuan, hari pertama dia naik raja tuan-tuan, dia tidak pernah menikmati kemakmuran dia sebagai raja. Berarti pertama dia naik raja adalah, aku telah memimpin 2 kali perang sebagai panglima perang, tapi aku kalah, tapi hari ini aku akan memimpin sebagai seorang raja. Jadi tahun 1184 bila dia naik jadi raja, dia banner satu tembok besar di Kahirah. Iaitu kata dia, ketika aku membuat persediaan untuk mengumpulkan angkatan perang bagi menyerang Baitul Maqdis, aku akan bersedia untuk mengelakkan empire aku jatuh. Dia banner lah tembok tu.
Bila dia pena, sampailah pada tahun 1187. Tahun yang paling penting dalam sejarah. Dia mengumpulkan 25,000 pengikut dia di bawah Empire Ayubiah yang berpangkalan di Kairah, Mesir ni. Dia bergerak menuju untuk ambil Baitul Maqdis. Perang itu nama dia Perang Hittin. Hittin. H-A-I-T-T-I-N kerana nama tempat dia bertempur tu Hittin. Sejarah Barat bersetuju, sejarah kita pun bersetuju. Cuma angkanya saja berbeza. Sebahagian sejarah menulis mengatakan dia bawa 20,000 angkatan perang, sebahagian sejarah menulis 25,000. Sebahagian sejarah mengatakan angkatan perang Kristian yang dia perangi 80,000, sebahagian sejarah kata 100,000. Tapi kita bersetuju secaranya dia berperang dengan kekuatan angkatan Kristian yang 4 kali ganda lebih besar. Sebab kena ingat, sebab dia berperang dengan gabungan 4 buah negara Kristian. Waktu tu dipimpin oleh Henry the Lion, iaitu Raja Perancis, yang disokong oleh Raja Itali dan disokong oleh Raja Belgium, Baldwin ni, dan juga disokong oleh Raja Byzantine dan disokong oleh Viking dan juga orang-orang Slav. Saladin perang dan menang dalam perang tu. Jadi pada tahun 1187 dia menang perang. Jadi genap 88 tahun Baitul Maqdis ni jatuh di tangan orang Kristian. Lahir Saladin, dia tak kata ni akan diselesaikan oleh Imam Mahdi. Dia tak kata ni akhir zaman, dia duduk jadi raja, tunggu makan buah anggur, nanti Imam Mahdi datang, dia bai'ah. Dia tak tunggu dengan mengatakan ini tugas Nabi Isa AS. Dia kata itu tugas dia. Sebab dia dah perang 2 kali sebagai pemimpin perang, aku tak menang dan aku akan ambil Baitul Maqdis. Dan itulah yang menjadikan setiap kali kita berada di makam dia, dia sangat menginspirasikan. Sebab dia digambarkan sebagai memiliki tubuh yang kecil, berkulit putih, seorang yang memakai serban yang besar, digambarkan sebagai seorang yang sangat warak. Sangat warak. Dia, walaupun dia dari segi perbezaan dia lahir tahun 11, berarti dia abad yang ke-12. Kalau saya bercerita tentang Emir Abdul Qadir, dia 1808. Dia adalah abad yang ke-19. Seorang di Algeria, yang ni di Baitul Maqdis daripada Mesir. Dia menang perang. Bila dia menang perang tu tuan-tuan, dia menjadi lebih termasyur kerana lepas dia menang perang Hittin. Hittin ni adalah bandar di luar daripada kawasan Masjid Al-Aqsa, Syarif, tanah suci orang Islam ni. Jadi pada perang Hittin dia masuk, tinggallah baki. Kira-kira 20,000 orang yang dikepung, orang Kristian yang dah tak boleh nak lawan dengan orang Islam, terkepung dalam bandar Baitul Maqdis. Maka 4 bulan Saladin kepung tempat tu. Maka Saladin apabila kepung tempat tu, dia buat rundingan. Satu, Saladin kata kalau dia serang, dia takut peperangan akan memusnahkan kawasan suci. Itu sebab dia kempam Baitul Maqdis tu. Ada tempat suci orang Kristian, ada tempat suci orang Yahudi. Dia jaga adalah Aqsa Syarif. Yang dia jaga tu tempat suci orang Islam. Maka dia kepung. Bila dia kepung, orang-orang Kristian mengatakan, kalau kamu masuk, kami akan bakar semua tempat ni. Kerana orang Kristian dah duduk 88 tahun. Dalam kawasan kota tu, bukan saja tentera dia, ada anak, ada bini, sebab dia orang dah datang dan menganggap itu adalah negara jajahan dia. Maka Saladin telah buat satu perjanjian yang dikenang dunia sampai hari ini. Sebab tu Saladin ni sohor, dahlah pimpin angkatan perang yang kecil, menang perang. Yang kedua, ketika berlaku perebutan takhta, dia enggan berperang. Dia tak mau ambil jawatan takhta kerana kata bapa saudara dia, jangan sesekali kamu menjadi raja dengan bertumpah darah. Tapi akhirnya Allah bagi laluan yang mudah. Mati raja yang dia musuhi, naik anak raja tu umurnya tak cukup dan kesihatannya tak bagus. Mati anak raja tu, dia naik jadi raja. Satu yang Barat kata hebat Saladin. Yang kedua, dia bawa angkatan perang 20 ke 25 ribu orang. Dia mengalahkan musuh dia 80 ke 100 ribu orang. Dan yang ketiga, apa hebat Saladin? Apabila dia kepung, dia bagi jaminan kepada orang Kristian. Dia kata sekiranya kamu mengaku kalah, aku akan lindungi kamu keluar daripada Baitul Maqdis hingga kamu sampai ke pintu rumah kamu di Eropah. Aku tak akan bunuh kamu. Tapi dengan syarat, jangan kamu musnahkan tempat suci kami. Rundingan itulah yang dia buat. Dan akhirnya orang Kristian keluar meninggalkannya. Dan Saladin mendisiplinkan orang Islam. Jangan jangan baling batu, jangan pukul, jangan apa. Kerana katanya, aku telah berjanji dengan nama Allah bahawa orang-orang ini akan pulang hingga selamat sampai ke rumah dia. Itulah sejarah Saladin menjadi hebat. Saya fikir kata pahlawan perang Islam yang paling banyak dipelajari di Eropah adalah Saladin. Sebab tu dia ada nama Inggeris dia kan. Kita sebut Salahuddin, Barat menyebutnya Saladin. Sebab Barat fikir kata epik Saladin ni lengkap. Iaitu kepahlawanan dan juga epik kemanusiaan dia. Dalam Islam ni kita kata ada kepahlawanan, ada ketakwaan dia. Itu seronok buku Saladin. Kalau saudara baca, nak lock je. Saya tak ingat harga lah. Mungkin RM80 ke RM70. Amin ada lock siapa nak Saladin baca. Sebab
Sekarang nak pergi tak boleh lah. Syria ni bumi ambiar. Tapi perang. Jadi banyaklah lokasi Syria yang sangat menarik. Salah satu yang paling saya suka adalah, tuan-tuan janganlah kata pula aku tak sembahyang maghrib. Tuan-tuan ni kalau cerita sikit nanti adalah tukang ni. Tukang bawa fitnah. Kita bila waktu maghrib ni, kita akan suka naik satu bukit di Syria. Kita boleh solat tapi tak ada masjid atas bukit tu. Bukit di mana orang banyak menjual kacang. Kacang lah, jenis-jenis kacang di Syria ni. Dan kita akan berada di bukit tu, agak tinggi di tengah bantar Damsyik. Salah satu yang paling menyentuh perasaan bila ingat Damsyik ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Solat azan maghrib, kita akan nampak tup lampu hijau menyala. Bayangkanlah Damsyik dengan lebih 3,000 buah masjid. Jadi lampu tu akan menyala tup hijau je semua. Kerana semua masjid menggunakan lampu bulan sabit tu, bulan bintang tu, dengan warna dengan hijau. Masa tu tuan-tuan, kita boleh menitis air mata. Sebab di negara kita, masjidnya tak banyak. Kalau kita berdiri di tengah-tengah Kuala Lumpur pun tenggelam di bangunan yang lain. Oleh kerana Syria adalah negara padang pasir. Jadi bangunan dia flat, rata. Jadi kita naik atas puncak bukit, tak adalah lindung KLCC, tak adalah lindung Menara Maxis. Jadi nampaklah lampu tu tup sambillah laungan azan tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betapa banyak, lebih 3,000 buah masjid hanya di Damsyik saja. Jadi saya cerita dekat saudara juga. Itu kelebihan ya. Kalau saudara nak lock buku ni, kita dah stream panjang sampai habis dah lampu punya tu. Ilham kata tak pernah panjang.